Cikgu Dini, boleh tanya tak? Tadi kan saya ada attend the course dan saya juga ada register. So, bagaimana kehadiran pagi ini? Okey cikgu, tak apa kalau cikgu dah register yang tadi tu dah okey dah. Okey, nanti kita double Like check. this morning. Oh, okay, this morning. Okey, Okay, thank you. alright. Baiklah cikgu, masa pun dah menunjukkan pukul 2.30. Okey, so bolehlah kita bermula sekarang ya. Okey, diharapkannya cikgu-cikgu telah pun bersedia. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua guru-guru yang saya kasihi sekalian. Okey, selamat berpuasa cikgu. Okey, yang bagi non-Muslim, selamat belajar pada hari ini. Okey, hari ini cikgu kita amat berbesar hati kerana kita bersama-sama dengan penceramah kita pada hari ini dan juga bersama-sama dengan tim e-didik yang lain. Okey, kita ada Cikgu Liana, JU e-didik, kita ada Cikgu Ehsan di sini juga dan kita ada JU-JU yang lain yang akan membantu. Di mana hari ini kita akan bersama-sama dengan Cikgu Rosli bin Hadi dari SK Kampung Kuala Pajang. Okey, untuk mengajar kita bagaimana untuk membuat sijil. Okey cikgu, mungkin sebelum ni kita dah belajar pun, ada yang dah pernah pun um, mengikuti kursus yang sama, tapi hari ini siapa yang baru pertama kali ataupun yang dah beberapa kali mengikuti kursus yang sama, anggaplah ini satu tambahan ilmu dan memantapkan lagi kita punya ilmu pengetahuan. Okey? Okey cikgu, saya nak beri sikit rules lah kan. Okey, jika cikgu ada apa-apa persoalan, cikgu typekan di dalam ruangan chat. Okey? Dan di akhir nanti kalau cikgu ada apa-apa soalan kepada penceramah ke, barulah cikgu boleh onkan mic. Okey? Kalau sewaktu penceramah sedang membentangkan kita punya sesi pada hari ini, cikgu tulis sajalah soalan dalam ruangan chat, nanti sekali-sekala penceramah akan tengok juga dalam ruangan chat nanti. Okay? Alright. Cikgu bersama-sama dengan saya, moderator pada hari ini, Cikgu Lini. Saya akan serahkan kepada penceramah kita pada hari ini, Cikgu Rosli bin Hadi, untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, Cikgu Rosli, tengok dah bersedia tu? Ya, Okey, saya serahkan kepada Cikgu Rosli. okey, terima kasih kepada Cikgu Rimi selaku moderator kita pada petang ini. Terima kasih sekali lagi dan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Lebih dahulu terima kasih diucapkan kepada admin tertinggi e-didik Malaysia yang sudi untuk menjemput saya berkongsi ilmu pada petang ini berkaitan dengan Google Form dan sijil yang mana kita akan gunakan sertifikat sebagai perantara untuk feedback melalui email terus kepada pelajar-pelajar kita lah. Bukan sekadar pelajar, tapi mungkin kita ada urusan lain pun boleh diguna pakai juga. Jadi bukan sekadar untuk pembelajaran di sekolah, boleh juga untuk kerja-kerja admin yang lain lah. Jadi saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Cikgu Rosli bin Hadi, juga seorang guru berkhidmat di SK Kampung Kuala Pajam. Mungkin tak pernah dengar nama sekolah tu. Jadi sekolah tu berada terletaknya di Beranang, Selangor. Perkhidmatan saya 20 tahun, hampir 20 tahun berkhidmat sebagai seorang guru dan berbagai jawatan yang saya pernah duduki, antaranya pernah berkhidmat sebagai pegawai teknologi pendidikan di PKG, juga sebagai pegawai elektronik di Maktab Perguruan dan juga pernah berkhidmat sebagai penolong kanan. Dan sekarang ni penolong kanan lah, penolong kanan hal ehwal murid di sekolah tersebut. Jadi saya bersetuju dengan jemputan tu bukan kerana apa,
saya suka sangat untuk berkongsi ilmu yang mana ada, dan saya percaya kalau ilmu dikongsikan tu dia akan lebih banyaklah selepas itu. Dan hari ini kita akan cuba mempelajari berkaitan dengan Google Form dan bagaimana kita nak ambil satu add-on yang dinamakan sebagai Certificate untuk kita generate sijil dan terus hantar ke email pelajar ataupun individu-individu yang menjawab soalan di Google Form tersebut, ya. Jadi saya menggunakan email MOE, ya. Saya tak gunakan email ini sebab asalnya di Google Drive saya ni banyak bahan yang berkaitan dengan apa kerja buat saya pada petang inilah. Baik. Jadi sebelum ni saya pernah dimaklumkan yang ada yang telah bercakap tentang ataupun berkongsi maklumat tentang perkara yang petang ini yang kita nak kongsi bersama. Tapi mungkin cara penceramah tu lain dengan saya. Mungkin saya akan gunakan sebentar lagi, kita akan create sijil dulu. Kita akan buat sijil dulu mengikut kita punya kemahiran, mengikut cara kita, dan kemudian barulah kita akan buat Google Form. Barulah kita akan buat Google Form. Jadi saya akan mulakan dengan di mana kita nak dapatkan template sijil. Jadi saya akan kongsikan setingkap Google Drive saya, ya. Okey, nampak, ya. Jadi kalaulah saya laju ataupun cikgu ketinggalan, sebab kita ni pelbagai sama seperti murid di sekolah, ada yang cepat dapat, ada yang agak lambat, kan. Mungkin faktor usia. Jadi cikgu boleh terus buka mic, maklumkan kepada saya, Cikgu Rosli, ulang sikit. Saya suka macam tu. Jadi kita santai-santai saja petang ni. Petang selalunya mengantuk, tapi insyaAllah kalau benda yang minat, hilang mengantuk. Baik, jadi bagaimana, di mana? Saya nak mulakan dengan cara kita buat template sijil dulu. Jadi sebenarnya, kita boleh dapatkan sijil ni, template sijil ni banyak. Banyak menggunakan Google saja. Google ni satu enjin pencarian yang powerful lah. Dan saya rasa lebih 50% di dunia ni menggunakan Google. Jadi sekarang ni saya berada di Google Drive. Kalau ikutkan dari presentation di depan ni, saya harap nampaklah semuanya. Saya menggunakan daripada Google Drive saya bagaimana nak mendapatkan template sijil. Cara paling senang dari dalam rumah saja. Masuk dalam rumah tu dalam Google Drive lah, ya. Okey, butang new, ya. Dan kita lihat di sini akan keluar pop-up menu Google Slide, ya. Sebab sebelum tu saya nak maklumkan yang sijil kita boleh buat menggunakan Google Slide, ya. Dan pilih Google Slide dan di hujungnya ada anak panah kecil, ada blank presentation dan di bawah itu ada from a template. Okey. Okey, ini from a template dan kita kena ingat, sebelum tu saya nak ingatkan dan mungkin pernah diingatkan kepada semua, kita kena tahu ketika ini kita gunakan email apa. Sekarang ni ramai dah mempunyai lebih daripada satu email, termasuklah saya sendiri. Dan sekarang ni saya sedang mengaktifkan email MOEDL. DL tu Digital Learning lah. Saya ada email e-didik, tapi email e-didik tu saya khaskan untuk lain. Jadi dan bahan-bahan banyak untuk pembelajaran saya di sekolah saya, memang saya antara pengguna aktif yang menggunakan Google Form di sekolah. Jadi saya banyak bahan-bahan saya berada di email MOEDL. Jadi sekarang saya berada di platform email saya. Jadi cikgu pun kena ingat setiap kali kalau ada perubahan interface Google Drive ataupun pergi ke Google mana ke, cikgu kena mata tu akan kena sentiasa perhatikan di bahagian atas sebelah kanan. Profile picture apa yang berada di atas tu, email apa yang ada sedang aktif, ya.
Kalau tidak, nanti terkiar-kiar cikgu akan cari balik mana bahan yang aku dah buat cantik-cantik tadi, ke mana pergi. Rupa-rupanya dia dilontarkan ke Google Drive email yang lain. Jadi yang tu awal-awal memang akan terjadi macam tu. Okey. Jadi sekarang ni sekali lagi saya maklumkan kita akan buat template CJ kita menggunakan Google Slide, ya. Dan ada template yang asalnya memang telah disediakan. Kalau saya gunakan email MOEDL, jadi templatenya adalah seperti berikut. Ni dia. Tak banyak. Tak banyak. Inilah. Datang daripada mana template-template ni? Sebenarnya disumbangkan oleh para guru di bawah kementerian yang menggunakan email yang sama. Ya? Yang saya tunjukkan ni. Kita boleh ambil. Nanti saya tunjukkan cara macam mana nak ambil. Dan ini adalah template yang tersedia ada pula di bawah Google. Di bawah Google. Okey. Jadi kalau ada yang berkenan, boleh tengok, perhatikan dulu mana yang berkenan. Ya. Kalau tengok yang ni, ada CJ penghargaan, ada CJ pencapaian. Okey. Saya dah klik satu. Okey. Ini adalah satu sijil dari sekolah di bawah kementerian, ya. Okey, yang dibuat dari Sekolah Menengah Sains Banting. Jadi kalau rasa berkenan dengan sijil ni, okey, carry on, boleh ambil, ya. Dan kredit tu cikgujeb.com di atas tu. Kita pun boleh menyumbang sebenarnya. Kalau kita nak upload sijil kita rasa macam laut cantik, upload lah. Sumbangkan, dapat pahala bagi orang Islam, ya. Okey, jadi kalau dah setuju dengan ni, okey, bila dah ambil, automatik dia dah berada di dalam Google Drive. Menggunakan email apa? Cikgu kena tahu yang itu. Baik. Okey, gunakan yang ini. Jadi sekarang ni cikgu dah boleh apa kita kata? Boleh dah create sijil. Nak buat macam mana, nak masukkan lencana cikgu macam mana. Jadi sekarang ni kalau nak masukkan lencana ataupun kalau dilihat di sini ada jatah ataupun ada logo KPM, ya, ada iaitu di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Okey, kalau cikgu nak gunalah, tak jadi masalah, ya. Ataupun kalau cikgu rasa nak masukkan lencana sekolah cikgu, okey, tak jadi masalah. Cikgu mungkin boleh tekan insert, ya. Dia sama saja penggunaan dia macam PowerPoint di komputer, sama saja Google Slide ni. Okey, upload from computer. Sekarang saya nak ambil satu lencana sekolah sajalah, ya. Okey, jadi saya pun cari dalam komputer saya. Okey, dalam hard disk komputer saya untuk saya upload naik ke atas lencana sekolah. Okey. Jadi bagi yang ketinggalan tu, sekarang ni saya sedang membuat sedang buat template sijil sendiri. Sekejap dulu sekali. Okay, saya sedang mencari lencana sekolah saya. Cikgu boleh perhatikan perlahan-lahan. Cursor tu saya dah besarkan. Jadi tak ada isu lah kalau cikgu tak nampak pergerakan kerja saya. Okey. Okey, ni dia lencana sekolah saya. Okey, kecilkan mengikut kesesuaian template sijil. Okey, jangan besar dari jatah kementerian, jatah negara ataupun logo ke KPM. Okey. Jadi kalau rasa setuju dengan ni, okey, teruskan.
Okey, CJ penghargaan. Mungkin cikgu nak letakkan CJ penghargaan macam ni ke, terpulang kepada cikgu, cikgu dah boleh sesuaikan mengikut kehendak. Mungkin perkataan CJ itu tak sesuai, cikgu tak nak, cikgu nakkan satu yang lebih fancy. Okey, cikgu pilih sama macam biasa. Cikgu ubahlah font-font yang tersendiri yang cikgu merasakan sesuai dengan kerja buat cikgu. Okey. Dan seterusnya, apa lagi yang perlu ada? Dan cikgu kena tahu CJ ni apa yang cikgu nak buat. Sekarang ni CJ penghargaan ke, CJ penyertaan ke, ataupun CJ pengesahan ke. Ya. Okay, ini bahagian nama, biarkan bahagian nama. Okey, sekolah ni biarkan. Okey, telah menyertai ataupun telah berjaya menjawab soalan. Okey. Yang ini kita akan kemudiankan, ya. Okey, dan mungkin logo ni tak sesuai, dan tanda tangan ini pun tak sesuai, Okey. Dan sekarang ni cikgu namakan sijil ni mengikut kesesuaian cikgu. Okey. Saya namakan sijil kuis matematik. Sebab saya cikgu matematik, mengajar matematik di sekolah. Jadi saya pun nak buat matematik nanti, nak buat kuis matematik dalam menggunakan Google Form. Dan cikgu perhatikan in my drive. Maksudnya akan disimpan automatik di my drive. Di my drive di mana? Di email, merujuk kepada email yang sedang aktif sekarang ini. Email saya adalah menggunakan email MOEDL, Digital Learning, yang dibekalkan oleh kementerian. Okey, kita cek tengok macam mana, ada tak? Dan ingat, disimpan di my drive. Di my drive. Okey. Kita refresh. Okey, dah. Nampak cikgu? Di sebelah atas kiri dah keluar sijil tersebut. Ya. Dan dimaklumkan di sini, saya maklumkan di sini yang saya ambil ni, saya tak usik pun template asal yang berada di template tu. Dia akan ambil dan disimpan di sini. Okey. Seandainya kalau cikgu rasa macam kurang sangat template, cikgu rasa macam nak cari tempat lain pun boleh, tak ada masalah. Yang pastinya cikgu buat sijil itu di dalam Google Slide. Di dalam Google Slide. Saya bagi tips satu lagi. Mungkin cikgu menggunakan email yang lain. Cikgu menggunakan email yang lain. Katakanlah saya ada lagi email yang lain. Katakanlah saya gunakan email, okey, email persendirian, Gmail. Okey, saya aktifkan email ni. Okey, ini adalah email yang biasa, Gmail. Kita tengok ada tak pilihan yang lain di sini. Okey, Google Slide, from template. Banyak. Oh, yang ni dia default, dia balik pada asal. Jadi ini cara saya untuk mencari template-template dan kita baikilah mengikut kesesuaian kita. Okey. Jadi kita teruskan. Jadi biarkan di situ. Biarkan di situ template sijil yang telah kita buat. Sekarang ni kita pergi ke Google Form pula. Proses untuk buat soalan. Okey. Dan saya janjikan dengan jemputan yang menjemput saya. Tajuk saya ni saya akan relate juga dengan Google Classroom. Di mana selalunya cikgu suka sangat mengambil Google Form ni sebagai satu bahan classwork untuk murid menggunakan Google Form dan diberikan kepada murid. Jadi saya masuk sekarang ni ke Classroom saya. Okey, perhatikan di sebelah atas. Saya biasakan diri macam tu. Saya perhatikan di atas email apa yang sedang aktif sekarang ini. Okey. Jadi, dan boleh tak saya
flower semua masuk ke kelas perkongsian saya ni. Moderator. Boleh cikgu, tak ada masalah. Boleh ya? Cikgu Okey. share je Jadi kelas tu ya. sebab ni adalah kerja persendirian saya juga sebelum saya aktif bersama dengan e-didik. Dan sebelum tu saya nak maklumkan yang saya pun adalah admin e-didik di Selangor. Admin di Selangor ya. Jadi mungkin cikgu boleh salin kod kelas saya dan saya akan tampalkan juga di chatting, bahagian chatting. Saya namakan di sini kod classroom Cikgu Lee. Jadi saya bukan nak kata aktif sangat, tapi saya cuba untuk menjawab sebarang soalan yang berkaitan dengan Google Classroom. Ada masa saya akan jawab. Jadi kalau ada kemuskilan, kemukakanlah di situ. Baik, saya beri masa. Mungkin ada 2 minit kepada cikgu untuk masuk ataupun ambil kod Classroom kelas saya. Dan menggunakan email MOEDL. Okey, baik, saya teruskan. Baik. Sekejap saya batuk sekejap. Okey, jadi sekarang saya masuk ke classwork. Ini adalah kelas saya, perkongsian kemahiran penyampaian PDPC secara online, PDPC atas talian. Ini kelas saya harap saya boleh masuk. Dan saya masuk ke classwork. Ya. Okey. Di dalam classwork, interface-nya macam ni. Ya. Dan di button create, klik sekali dan cikgu akan nampak ada pop-up menu berkaitan dengan features yang boleh diguna pakai oleh guru untuk berkomunikasi atau menyampaikan kerja rumah kepada murid-murid kita lah. Antaranya yang terpapar di sini adalah assignment. Okey, kami assignment ni adalah satu sejenis add-on. Dan seterusnya keduanya sepatutnya quiz assignment, question, material, reuse post dan topik. Jadi saya suka gunakan terus quiz assignment. Ya. Saya klik sekali quiz assignment dan keluar. Okey, akan keluar satu interface macam ni. Saya pilih quiz assignment, tapi di atas tu dia tak tulislah quiz assignment. Dia masih lagi tulis assignment, tapi yang membezakannya adalah kalau dilihat automatik akan ditimbulkan blank quiz Google Form. Blank quiz Google Form. Ini automatik. Kalau guna assignment biasa, ya. Kalau saya hidupkan assignment biasa, dia tak akan keluarkan Google Form. Dia tak akan keluarkan Google Form. Jadi cikgu, kita kena mahir yang ini. Kita kena mahir yang ini. Okey, nak aktifkan pun boleh. Nak keluarkan Google Form di sini pun boleh. Masih boleh lagi. Ya. Dia akan keluarkan. Dengan cara bagaimana? Saya klik saja create dan keluar satu pop-up menu di sini. Ada form bawah sekali, klik saja form. Tetapi masih lagi tidak menepati keperluan kita. Google Form biasa sahaja yang diberikan. Berpadananlah dengan tajuk ataupun keperluan asal yang kita klik itu hanya assignment. Jadi yang tahu, harapkan lepas ni terus kepada pilih quiz assignment. Okey, saya balik semula kepada quiz assignment. Okey, blank quiz akan diberikan secara terus. Okey, features baru.
features baru. Kalau tengok sebelah kanan ni ada lock mode on Chromebooks. Tak perlu usik apa-apalah yang ini. Yang ini features baru yang dikeluarkan oleh Google dalam Google Form untuk quiz. Okey, jadi terus kita double klik pada blank quiz. Yang atasnya tak apa, nanti kita akan buat title, instruction, Okey, terus double klik blank quiz. Dia akan keluarkan satu interface baru. Okey, akan terpapar di atas kiri blank quiz. Okey, dan di sini pun ada blank quiz, Dan akan keluar paparan-paparan berikutlah. Yang ini. Baik. Okey, seterusnya. Saya suka untuk langkah seterusnya, kita akan install add-on Certify ERM. Okey, bagaimana? Perhatikan elok-elok. Okey, di sebelah kanan atas ada 3 titik bertindih. Okey, sekali lagi saya arahkan cursor saya. Belajar online ni dia kena perlahan-lahan. Dan ramai pula tu, 244. Jadi nak kena kawal 244 orang ni. Okey, jadi di sebelah kanan atas itu ada 3 titik bertindih. Klik sekali, keluarkan pop-up menu lagi macam ni. Pilih add-on. Okey, pilih add-on, klik sekali. Oh, ni dia. Dia dah pergi dihantar ke satu pusat pasar raya ni. Pasar raya yang macam-macam ada kemudahan yang digunakan, yang boleh diguna pakai di bawah Google. Di bawah Google. Jadi setakat ni saya tak pernah lagi nak membeli, tak pernah lagi nak membayar. Percuma sahaja di sini. Percuma sahaja. Dan carilah Certify ERM. Dah keluar dah tu. Okey, ni dia. Dah keluar, klik sekali. Okey. Kerja buat cikgu jangan rasa pelik kalau lambat ke apa, dia bergantung pada internet. Cikgu kena tahu sekarang ni kita berada di dalam suasana internet. Bukannya di dalam komputer kita, tapi bergantung kepada kelajuan internet. Klik lambat, orang lain dah sampai, kita belum sampai, jangan rasa pelik. Tanya guna perkhidmatan internet apa. Jadi kalaulah internet yang hebat, yang stabil, cepatlah kerja buat nanti. Jadi pilih Certify ERM dan cikgu lihat akan keluar paparan macam ini. Saya dah install, keluarlah button uninstall. Saya uninstall dulu. Sebab saya nak guide cikgu terus kepada installation yang berjaya. Saya uninstall dulu. Okey, sekali lagi. Cikgu akan ada paparan macam ni kan? Okey, apabila ada paparan macam ini, nampak button install warna biru panjang. Tekan saja install. Okey, akan keluar pop-up macam ni, pop-up interface macam ni, get ready to install. Just tekan continue. Okey, keluar paparan macam ni. Okey, sign in Google account. Okey, cikgu kena ingat, cikgu sekarang menggunakan email apa, cikgu nak aktifkan di email apa. Seandainya kalau cikgu gunakan email MOEDL, kemudian satu hari nanti cikgu gunakan email yang lain, nak buat Google Form, nak buat quiz, nak cari Certify ERM, tak jumpa, cikgu kena tengok balik email apa yang cikgu guna. Membawa maksud, Certify ERM ni hanya diinstal dalam email ini sahaja. Kalau email yang kedua, yang ketiga, dia tak akan install. Cikgu kena install sekali lagi mengikut email yang diaktifkan ketika itu. Okey, jadi saya pun pilih akaun saya. Email MOEDL. Akan keluar paparan macam ini. Okey, scroll ke bawah. Okey, allow. Allow saja. Maksud kita membenarkan instalasi ke dalam menggunakan email yang aktif ketika ini.
Okey, ada yang tanya, GC guna MOE sahaja kan? Tak betul. Email-email di bawah Google ada juga GC, ada juga Google Classroom. Ya. Hanya sebab saya perhatikan hanya ada bezalah juga kemudahan. Tapi Google Classroom masih ada menggunakan email-email biasa. Gunakan Gmail biasa pun ada. Hanya kalau email Google email MOEDL ni, dia ada yang special sikit. Saya dapat kesan Google Meet ada di dalam Google Classroom kalau menggunakan MOEDL. Yang tu saya dapat kesan. Saya tak langsung bila saya aktif, saya tengok, tak ada Google Meet dalam ni. Okay. Jadi, okay, done. Certify has been installed. Okay, tekan done. Okay, dah selesai. Okey, apabila selesai, tekan butang close sahaja. Okey, nampak tak cikgu? Apa yang berbeza dari awal tadi? Apa yang berbeza? Kalau cikgu lihat di sini, tiba-tiba akan ada change setting, exam names goes here, macam-macam ni. Ya. Okey. Okey. Jadi kalau nak aktifkan kalau kita nak aktifkan add-on Certify tadi, cikgu tengok ada ikon kecil di atas sebelah kiri, add-on. Okey, tengok cursor saya. Tekan sekali dan keluar pop-up menu Certify dipaparkan. Okey, tekan sekali akan keluar paparan macam ni pula, Certify pilih yang pertama, show Certify control. Okey, tekan. Okey, lihat di sebelah bawah, sebelah kanan, Certify control telah diaktifkan. Telah diaktifkan. Jadi, status certification is off. Okey, pilih turn on. Okey, please wait. Please wait. Okey, dah. Certification is on. Link to exam turn off tu biarkan dulu. Okey, record certificate record biarkan dulu. Biarkan dulu. Okey, passing. Ini markah. Markah untuk lulus. Jadi saya percaya bagi guru yang nak gunakan Google Form sebagai tempat platform sebagai kuis ujian, cikgu dah ada markah lulus, ada markah tak panggil lulus sekarang ni, kita panggil menguasai tahap minimum, belum menguasai berapa. Jadi cikgu kena tentukan di sini. Seandainya kalau cikgu letakkan 50, membawa maksud pelajar 50 ke atas sahaja. Yang dapat markah 50 ke atas sahaja yang akan dapat sijil melalui email nanti. Jadi 49 dan ke bawah tak dapat. Kecewalah dia nanti. Beritahu kepada murid. Ini juga satu langkah untuk mencetus minat murid untuk menggunakan Google Form sebagai tempat menjawab kuis. Okey, seterusnya template. Template defaultnya golden. Defaultnya golden. Kalau tekan sekali, ada black frame, brown frame, golden, horizontal lines, purple banner, red ribbon, smiley ribbon, teal banner, thumb up, trophy, zigzag dan bawah selepas garisan, use a custom template. Okey, kita biarkan, jangan pilih apa-apa lagi. Okey. Cuba tengok di sini, preview all. Preview all. Kita tengok. Tekan preview all. Yang inilah yang tadi tu, black frame, brown frame, golden horizontal lines, purple banner, red ribbon, smiley ribbon, teal banner, dan seterusnya thumb up, trophy, zigzag. Okey, kalau cikgu nak yang ini pun ambil, boleh. Boleh ambil yang ini. Bagaimana caranya? Okey, balik semula kepada blank quiz tadi.
Balik semula ke sini. Okey. Okey. Tekan semula sekali lagi. Cikgu masuk semula tadi. Ni, tekan semula preview all. Okey, dia akan paparkan yang ini. Saya nak bawa satu yang sangat penting di dalam kerja buat untuk mengaktifkan sijil, di-generate sijil hantar melalui email. Cikgu nampak yang ini. Certify come with free professionally designed template for use in your certification exam or see here. See here. Here tu aktif sebenarnya, ada link, klik sekali. Okey, custom template yang ni. Yang ni yang saya nak bawakan kepada cikgu. Nampak Perlu saya besarkan. Okey. Tak ada respon, maksudnya nampak. Okey, nampak. Terima kasih Cikgu Tan. Okey, jadi ini yang penting cikgu. Ini yang penting. Merge tag. Merge tag, kalau cikgu perhatikan full name. Yang ni kita nak panggil apa ni? Apa ni, bukan buka kurungan, tutup kurungan. Tapi lebih kurang macam ni lah. Di atas keyboard tu cuba cikgu perhatikan. Mana? Nanti kan masa saya nak buat kan terkial-kial nanti. Okey, nampak tak? Okey, simbol ni. Ini bukan buka kata atau buka kurungan, tutup kurungan Okey. Jadi inilah yang penting. Full name, title, other identify to. Setiap huruf kecil, huruf besar, jarak di antara perkataan pun main peranan. Contohnya kalau other identify tu dijarakkan spacebar, dan identify dengan nombor 2 tu pun ada tak jarak? Tak ada jarak. Okey, yang itu yang kena tahu. Yang kena tahu, dan apabila saya minta disalin semula nanti, sebentar lagi dalam langkah yang seterusnya, cikgu kena ingat yang ini. Boleh copy paste. Boleh copy paste. Nanti saya akan ajar satu persatu. Seperti contoh pada sijil yang di bawah ni, contoh yang diberikan, tengok tu, full name diletakkan macam tu. Nampak tak? Dia seakan-akan ada merge. Macam mail merge. Mail merge. Kalau siapa yang pandai menggunakan mail merge dari Excel kepada Word, dia lebihkan konsep macam tu lah. Konsep dia macam tu lah yang kita akan gunakan nanti. Okey, seterusnya. Kalau cikgu nak gunakan apa template yang berada di sini, cikgu nampak butang this example, perkataan. Sorry, bukan butang perkataan apa ni? Ada link di situ. This example, cikgu klik saja sekali. Dia akan bawa ke Google Drive yang diletakkan template ini. Manalah tahu cikgu tertarik hati dengan ni, ataupun nak cepat, tak nak cari yang lain, nak guna yang ni, ambil lah, boleh juga. Konsep dia sama sahaja. Okey. Jadi ambillah yang mana, kalau cikgu rasa macam nak yang ini, klik, katakanlah nak cikgu nak yang ribbon merah ni. Ribbon merah, klik kanan. Cikgu just make a copy. Sekali lagi saya beritahu. Klik kanan kepada template sijil yang cikgu berkenan di hati. Okey, klik kanan dan akan keluar pop-up macam ni. Pilih make a copy. Okey. Make a copy. Okey, dah. Dia dah buatkan copy. Di mana? Tengok sekarang ni email mana? Sengaja ni. Email mana yang aktif sekarang ini? Alahai, saya tak terlepas pandang tadi. Rupa-rupanya saya sedang aktifkan email yang lain. Dah. Dia masuk ke Google Drive email yang itu. Itulah sebenarnya cikgu yang perlu kita berhati-hati. Jadi nak senang cerita, masa kita nak buat
kerja-kerja ni, aktifkan satu sahaja email. Aktifkan satu sahaja email cukuplah. Okey. Okey, saya semula saya aktifkan email MOEDL. Okey. Saya dah aktifkan. Ambil yang ini. Red ribbon ataupun saya ambil yang lain lah. Ambil yang warna hijau sebelah kiri ni. Okey. Make a copy. Okey. Setting a copy, kalau tengok ada menu di sebelah kiri tu, kiri bawah. Okey, create copy of horizontal line in my drive. Show file location. Okey. Tanpa ragu-ragu tengok balik di drive saya. Okey, ni dia. Copy of horizontal lines menggunakan Google Drive MOEDL saya. Okey. Double klik. Ni dia. Jadi cikgu boleh pilih lah, boleh bagel lah di sini mengikut kesesuaian cikgu. Seperti tadi cikgu nak masuk lencana ke apa ke. Ya. Okey. Jadi dimaklumkan di sini menggunakan platform mana-mana email boleh. Boleh saja buat. Tapi saya sarankan gunakan satu email sahajalah. Aktifkan satu email saja ketika itu. Ya. Okey. Jadi mungkin saya nak bagel yang ni juga sekali lagi untuk saya sediakan template sijil. Okay, saya rename sijil quiz matematik 2. Sijil quiz matematik 2, tekan enter, auto save. Jangan susah-susah cari button nak save, nak cari fungsi save, tak payah. Di dalam ni dia automatic save. Di dalam platform Google ni dia automatic save. Okay. Okay, mungkin cikgu nak tukar di sini. Atas ni sijil penyertaan. Okay. Sama macam PowerPoint di komputer kita, Microsoft PowerPoint. Cikgu boleh besarkan, cikgu boleh kecilkan, ubah font, ubah size. Okey. Warna pun boleh diubah. Kita selalu sinonim dengan warna merah. Okey. Dan diboldkan. Kita pulang kepada cikgu. Okey. Kita lawa. Dia punya form tak apa nak cantik. Okey, yang ni okey. Full name. Biarkan full name. Okey. Other identify. Yang ni cikgu jangan pelik. Dari mana, kenapa other identify, kenapa title, nanti saya akan beritahu kenapa. Title, okey, biarkan di situ. Date. Okey, tulis lagi telah berjaya menjawab soalan di biarkan dulu, type saja dulu, tak apa. Pada tarikh, okey, dengan markah berapa persen, ya. Terusnya di bawah tu ada certificate ID. Okey, atau biarkan. Okey. Dan masuklah logo ataupun lencana sekolah. Cantik, sekali lagi saya tunjukkan macam mana nak masukkan logo sekolah. Okey. Tekan saja insert, menu insert di atas. Okey. Image, upload from computer. Ambillah lencana sekolah. Saya
sebagai seorang guru, saya mesti simpan soft copy logo ataupun rencana sekolah. Apatah lagi kalau jata-jata pun saya akan simpan, jata negara saya akan simpan. Inilah dia sebabnya. Okey, bukan macam itulah, ya. Okey, auto save, okey, dan biarkan, ya. Kalau rasa nak bega lagi selepas ini masih boleh lagi. Okey, jadi sekarang kita balik semula ke Google Form tadi. Balik semula ke Google Form. Okey, saya matikan fungsi certify erm. Cikgu jangan risau, certify erm ni masih ada lagi di Google Form ni. Kalau saya tutup ni maksudnya saya hilangkan fungsinya sementara. Dia masih ada lagi, tak perlu install. Okey. Jadi sekarang kita mulakan untuk Google Form pula. Okey, dah 3.15 ya. Okey, sekarang kita mulakan untuk buat Google Form. Okey, kita namakan mengikut kesesuaian kuis matematik tahun kita letak tahun 4 pula. Okey. Selalunya kita akan tulis saja, kita akan type saja mengikut keperluan. Kadang-kadang akan ada perubahan, kita boleh ubah selepas ni. Kemungkinannya arahan-arahan akan berubah. Tak apa cikgu. Jadi kita buat dulu arahan-arahan yang sepatutnya. Bila jawab semua soalan di bawah. Tekan butang submit setelah selesai. Okey. Kemudian kita lihat pula apa yang ada di change setting. Okey, change setting ni sebenarnya lebih kurang sama dengan butang ataupun fungsi yang di atas ni. Ni dia. Sama saja. Okey. Sama saja. Okey. Jadi kita tengok dulu. Apa yang ada di butang setting. Okey, kalau dilihat di sini collect email address, of course kita mesti collect email address. Kalau tak ada alamat email, macam mana kita nak emailkan CJ tu nanti? Ya. Okey, restrict to user in Ministry of Education Malaysia and its trust organisation. Okey, ini kalau saya matikan fungsinya. Apa fungsinya? Kalaulah saya tick di sini, hanya murid yang menggunakan email MOEDL sahaja yang boleh menjawab kuis. Kalau saya matikan fungsi ini, untick, kita hantar kepada murid kita yang menggunakan email Gmail pun boleh menjawab. Tak ada masalah. Okey. Limit to one response. Okey, saya tak tick. Okey, response can edit after submit. Yang keduanya, see summary chart and text responses. Itu terpulang kepada cikgu. Nak klik, nak tick pun boleh, tak tick pun boleh. Saya selalunya tak tick. Bukan apa, lepas bila dia submit saja dah cukup habis. Okey. Tunggulah email cikgu. Kalau berjaya, dapat. Kalau tak berjaya, tak dapat. Okey. Okey, seterusnya kepada menu presentation. Ni dia. Yang pertama, show progress bar. Saya syorkan kalaulah soalan tu banyak, tick saja. Dia akan tunjukkan soalan yang pertama dah jawab, soalan yang kedua dah jawab, kemudian ketiga jawab, ada progress. Jadi murid nampak. Ya. Okey, shuffle question order, tak payah tick yang ini. Show link to submit another response pun saya pun tak pernah nak tick yang ini. Ya. Kalau boleh jawab sekali saja cukuplah. Ataupun mungkin dia nak beri kepada kawan yang lain, tak apa, gunakan cara lain lah. Okey, dan seterusnya confirmation message. Thank you for your submission. Yang ni sebenarnya, saya tengok. Terima kasih, ini ayat saya. Terima kasih kerana menjawab kuis yang cikgu sediakan. Sila semak email untuk
mengetahui keputusannya. Jadi, faham tak apa guna ya? Ini maksudnya selepas habis menjawab soalan tu, ada sedikit kata aluan kepada murid dan arahan sedikit boleh masuklah. Okey. Okey, seterusnya ke menu quiz. Ni dia. Okey, make this a quiz dah diaktifkan. Okey, tak perlu usik. Quiz option, lock mode on Chromebooks. Yang ini tak perlu ditik. Fungsinya sebenarnya adalah kalaulah murid kita menggunakan Chromebooks, hanya menggunakan Chromebook saja boleh menjawab soalan ini. Itu maksudnya lebih kurang macam tu. Jadi tak perlu tik, biarkan macam tu. Terusnya, release grade immediately after each submission. Saya gunakan yang ini. Immediately after each submission. Okay. Kalau yang ini later after manual review, bila agak-agaknya cikgu nak aktifkan yang ini? Ni later after manual review. Subjektif? Soalan subjektif? Boleh juga digunakan pakai. Subjektif kita kena check dulu. Okey, seterusnya. Respondent can see miss question. Tak perlu. Dia ada terlepas soal tu tak? Sebab nanti kita akan wajibkan semua pelajar jawab. Bagaimana caranya? Nanti. Okey. Respond can see correct answer, terpulang kepada cikgu. Kalau saya tak tik. Kalau cikgu rasa perlu, buat cikgu ya. Sebab yang ni tak semestinya tik. Yang tu saya cakap. Okey, point value boleh juga. Yang ni point value boleh. Mungkin dia akan tahu soalan ni membawa kepada 2 markah, 3 markah ataupun 5 markah. Macam tu. Okey, selesai. Jangan lupa tekan butang save. Okey, dah save. Automatik akan keluar satu tempat kosong email address. Ni dia. Jadi, yang ini memang wajib isi, mesti isi. Okey, tandanya kalau dilihat ada bintang warna merah. Bintang merah. Okey, di sebelah atas ni. Itu menunjukkan require perlu diisi. Okey. Full name. Okey, tukarlah nama. Gunakan huruf besar. Gunakan huruf besar. Titik bertindih. Okey. Nampak ada short answer text automatic dah. Apa benda ni? Short answer text. Tengok pula di sebelah kanan pilihan-pilihan jawapan. Ni dia. Short answer, paragraph, multiple choice, checkbox, drop down, file upload ke, kalau murid perlu upload file ke, okay. Line scale, multiple choice grid, checkbox grid, date and time, okay. Ini pilihan-pilihan untuk diguna pakai dalam kerja buat soalan ni. Okay, seterusnya. Answer key tak perlu. Okay, ini yang penting. Require. Aktifkan require. Aktifkan require. Okay. Sedap aja mengajar petang ni. Senyap anak murid saya. Bagus. Okey, seterusnya. Apa lagi maklumat yang perlu diisi dalam sijil? Jadi, nama sekolah. Okey, nama sekolah. Tekankan juga gunakan huruf besar. Okey. Titik berpilih. Cikgu Fatihah Syukri Syahdu. Yelah, tengah khusyuk. Benda yang minat memang khusyuk. Bila khusyuk, hilang mengantuk. Yang tu yang kita nak. Dan memang jadi fenomena semenjak PKP ni, keperluan untuk mahir penyampaian PDPC online ni sangat tinggi. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada e-didik. Antara satu, kita nak katakan sebagai pertubuhan belakang tabir, untuk
Pendidikan Malaysia yang menyokong kuat supaya para guru dibekalkan dengan ilmu pengetahuan PDPC online. Terima kasih kepada e-didik. Maksudnya kepada orang-orang kuat di belakang tabir tu. Termasuklah Cikgu Liana tadi, moderator kita ni. Saya ni baru saja menceburi baru saja turut serta dalam dengan e-didik. Ataupun hanya peringkat Selangor saja. Okey, balik semula kepada Google Form. Nama sekolah huruf besar. Short answer. Okey, gunakan fungsi short answer. Okey, require. Aktifkan. Okey. Okey, ada ditanya kenapa cikgu di soalan saya tidak ada yang warna biru. Warna biru apa cikgu? Tolong buka mic. Tolong buka mic. Warna biru apa yang tak ada tu? Okey, kalau cikgu perhatikan. Yang warna biru dekat sebelah soalan tu kan ada nombor. Nombor kan yang warna biru tu. Dekat form saya tak ada. Okey, memang tak ada. Ini adalah extension untuk matematik. Equation matematik. Saya cikgu matematik kan? Memang cikgu tak ada. Saya kena aktifkan ni, cikgu kena aktifkan ni. Contoh saya nak buat soalan yang melibatkan pecahan. 1/2. Okey, 1/2 tidak ada terus 1/2 di dalam. Nanti saya tunjuk kalau sempat. Kalau saya sempat saya tunjuk ya. Okey, terus kita buat soalan Google Form. Okey, seterusnya. Apa lagi maklumat? Mungkin cikgu boleh tambah kelas apa? Ya? Kelas apa? Okey. Cikgu nampak ada satu ikon di sebelah bawah ini. Duplicate. Okey. Duplicate. Maksudnya cikgu duplicate soalan yang atas yang pertama tu. Kita boleh buat task. Okey. Juga kita sarankan guna huruf besar. Okey. Juga menggunakan short answer. Ya. Ataupun cikgu mengajar tahun 4 sekarang ni, 4 hanya ada beberapa kelas saja. Cikgu boleh gunakan fungsi drop down. Okey. Maksud saya contohnya kalau macam 4 anggerik. Okey. Ada kelas 4 Bakar Wali. Ada juga kelas 4 Mawar, nama-nama bunga petang ni. Okey, jadi apabila dah ada tu, tak perlulah kita buat arahan guna huruf besar. Dia akan pilih sahaja nanti apa yang saya maksudkan. Okey. Sambil-sambil tu lepas buat, kalau cikgu nak test, nak tengok, nak run sementara boleh dengan cara lihat ada ikon mata di atas ni. Run sekejap. Ni dia. Okay, betul tak kelas? Klik. Okey, ada 4 anggerik. Okey, dah keluar 4 anggerik. Macam tu boleh juga. Ya. 4 Bakar Wali. Okey, dah cukup. Maksudnya menjadilah tu. Okey, tutup. Tutup. Okey, balik semula kepada Google Form kita tadi. Okey, soalan matematik. Contoh sekarang ni menggunakan, saya nak gunakan yang equation ni. Soalan yang pertama. Ataupun cikgu kita padam yang ini. Yang ni saya tak mau. Delete. Okey, cikgu Nur Ashikin ada dia bagi satu coding. Betul? Boleh? Boleh guna pakai juga coding tu kalau untuk memastikan guna huruf besar. Saya nak tambah satu section. Ini hanya bahagian detail sahaja. Detail latar belakang murid, detail murid, email, nama, sekolah, kelas. Saya nak tambah satu section yang khas untuk soalan saja. Okey, nampak di sebelah kanan. Menu kecil di sebelah kanan. Okey. Ada add section. Yang ini, tekan sekali, akan keluar section 2 of 2, untitled section,
Mungkin cikgu boleh tulis bahagian A jawab semua soalan. Tulis saja dulu. Okay. Terusnya barulah boleh tambah satu bahagian untuk soalan. Boleh mula dengan soalan. Okey, bahagian satu soalan, katakanlah kita buat soalan ringkas sajalah ya. Okey, 12 tambah 12. Okey. Okey. Ini soalan objektif. Jadi soalan objektif tak sesuai guna short answer text, pilih multiple choice. Okey, sekali lagi soalan objektif yang melibatkan kalau on paper A, B, C, D. Jadi kita pun pilih multiple choice. Multiple choice. Jadi 20 jawapan yang pertama, 22 jawapan yang kedua, 24 jawapan yang ketiga, dan 26. Ini contoh saya lah, senang sangat soalan saya ni. Ya. Dan di setiap sebelah kanan akan ada satu ikon kecil image. Kalaulah cikgu nak masukkan image dari soalan cikgu. Kalau cikgu ada soalan-soalan, cikgu dah Google soalan ke, dah ambil dari website-website yang tertentu ataupun dah ada dalam hard disk cikgu boleh guna. Cikgu boleh guna. Okey, nanti soalan nombor 2. Kita advance sikit je, advance naik up sikit je. Macam mana nak masuk gambar-gambar pula. Ya? Okey, siap? Terus. Masukkan terus lah. Jawapannya apa? Skemanya apa? Jadi di bawah tu ada fungsi answer key. Tekan sekali. Yang ini ya. Yang ini. Tekan answer key. Jadi soalan 12 tambah 12 ni adalah 24. Okey, 24. Membawa pemberatan kepada markah berapa agak-agaknya. Saya target berapa soalan saya nak buat ni. Itu yang penting. Jadi, buatlah 50. Ataupun cikgu nak biarkan dulu ke tak apa. Nak bisi sekarang pun tak apa. 50 sebab target saya nak buat 2 soalan. Okey, dan jangan lupa tekan butang dan. Okey. Seandainya kalau soalan 1 nak bawa ke soalan 2, cikgu nak gunakan format hampir sama. Jadi cikgu tekan sahaja butang ataupun ikon plus di atas. Apa yang dia buat? Dia tambah 1. Tapi tak sama di atas. Okey, tak mau. Cikgu tekan duplicate. Di bawahnya. Di bawah soalan nombor 1 ada satu ikon kecil. Macam seakan-akan kertas berlapis. Tekan. Okey, dia dah duplicate soalan nombor 1. Ya. Okey, soalan ni kita buat ada gambar rajah. Okey, izinkan saya cari soalan saya sekejap. Okey, soalan darjah 4. Ya. Soalan darjah 4. Sebagai seorang guru juga saya memang ada koleksi soalan-soalan. Bukan sekadar untuk saya, untuk anak-anak pun sama. Jadi masa anak-anak terluang tu, saya akan bagi je soalan-soalan ni. Dan sama juga untuk kerja buat saya nanti. Okey, jadi saya akan paparkan presentation saya. Sekejap.
Okay. Saya akan matikan fungsi, saya akan present mengikut sekejap jaga ya. Saya matikan video sekejap ya. Sekejap cikgu ya. Saya sengaja matikan fungsi video sekejap. Sekejap ya. Okey, dah. Go. Okey, minta maaf cikgu. Ada masalah teknikal sikit. Okey, kita balik semula. Jadi sekarang ni saya nak paparkan kepada cikgu the whole screen saya. Okey, ini dia. Ini soalannya. Ini soalannya yang saya nak gunakan untuk soalan yang seterusnya. Okey, saya nak pilih soalan yang nombor 15 ni. Boleh cikgu tengok. Okey, soalan ni. Okey. Jadi soalan ni kita nak ambil gambar rajahnya. Kita nak ambil gambar rajah ni, kita nak letakkan dalam Google Form. Jadi banyak cara sebenarnya. Ada yang gunakan aplikasi Snap Tool, ada yang manual. Manual maksudnya dia capture the whole monitor, desktop dia, dan dia akan edit dalam Paint. Okay. Saya tunjuk untuk edit dengan menggunakan Paint. Okay. Jadi saya capture dulu saya punya desktop. Okay, saya ambil gambar rajah ini saja. Gambar rajah tube yang berlorek ini. Okay. Dan saya buka satu aplikasi Paint. Aplikasi Paint ni dalam Windows pun ada. Kalau dalam iMac, dalam Mac OS kena install. Okey, Paint. Okey. Ini dia. Okey. Dan saya pun bawa masuk. Okey, saya open. Okey. Open. Ini ya. Dan saya crop. Saya crop gambar rajah yang saya nak ni. Tinggal yang itu saja. Tinggal yang ini sahaja. Dan save as, boleh save PNG, format PNG ataupun JPEG. Okey, namakannya sebagai rajah 1. Dan ingat, cikgu nak save di mana, selepas ni cikgu nak cari balik, nak masukkan balik. Jadi save di tempat yang senang cari. Jadi itu kemahiran kemahiran untuk selenggara komputer masing-masing lah.
Okey, jadi saya buat satu folder di atas desktop, senang saya nak cari. Okey, Rajah 1 saya simpan dalam bentuk format JPEG, save. Okey, saya tutup, print, dan saya balik semula ke Google Form. Okay, saya masuk ke Google Form semula. Okey, ini dalam Google Form. Jadi type soalannya, nombor 2, nyatakan bahagian berlorek dalam Rajah 1 di bawah dalam bentuk perpuluhan. Okey. Jadi tekan button image di sebelah kanan soalan tersebut. Jadi cikgu boleh cari, cikgu boleh upload, tekan browse, ataupun kalau cikgu mahir, cikgu boleh drag and drop saja. Okey, saya cari. Saya tadi simpan atas desktop. Mana folder Rajah? Okey, ini dia. Ini dia gambar Rajah saya tadi dan saya masukkan. Okey, dah masuk. Ni dia. Dah masuk. Terlalu besar. Cikgu kecilkan. Klik sekali akan keluar garisan biru keliling. Okey, kecilkan. Ya. Kecilkan mengikut sesedap rasa. Sesedap rasa dan boleh namakan gambar Rajah tu. Apabila cikgu nampak sekarang garisan warna biru, cikgu klik daripada luar garisan biru, cikgu akan nampak simbolnya 3 titik bertindih. Pilih saja 3 titik bertindih. Okey. Dan pilih add caption. Caption apa? Namakan dia sebagai Rajah 1. Kalau rasa tak sesuai kedudukan Rajah ini di sebelah kiri sangat, cikgu tekan sekali lagi 3 titik bertindih. Katakan nak letak tengah-tengah, center align. Okey, sesuai tak? Okey, sesuai. Tak apa. Kita pulang atas cita rasa masing-masing dan jawapannya tulis semula 0.45. Okey, 0.45. 0.45. Yang kedua 0.48. 0.56. Dan yang terakhir 0.58. Okey. Jangan lupa skema markah, skema jawapan. Kalau kita tengok sini jawapannya adalah 1, 2, 3, 4, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0.56. Okey, jadi 0.56. Markahnya 50. Okey, dah. Jangan lupa tekan butang dan. Okey. Saya sudah melihat jam 3.43. Dan sikit lagi masa. Okey, seterusnya mungkin cikgu tertanya-tanya juga kalau soalan mathematics equation bagaimana. Okey, sedikit advance sikit. Okey. Di sebelah kanan tu ada insert math. Ini sebenarnya adalah satu extension dari Google juga untuk dimasukkan equation ni dia minta extension tadi dia minta email, pengesahan email. Ya.
Okey. Okey, jadi kalau dah selesai, jangan lupa require lagi, ya. Tekan butang require lagi. Kalau cikgu nak tambah, tambah lagi, duplicate lagi, ya. 5 untuk 2 soalan, 50. Okey, kalau mungkin cikgu nak tambah lagi satu section, mungkin pecahan. Okey. Soalan bahagian B, ya. Jawab semua soalan lagi. Okey, yang ini. Okey, seterusnya tambah soalan. Okey. Mungkin cikgu nak tambah soalan soalan pecahan. Jadi nak tambah soalan tu kena aktifkan sahaja ni. Tak aktif pula. Jadi mungkin saya perlu refresh. Sebelum refresh, tekan butang tolong save, namakan file kita ni, namakan Google Form. Mungkin saya guna ambil quiz matematik tahun 4 sebagai tajuk. Okey, auto save. Okay. Kalau nak gunakan occasion ni, saya kena refresh sekejap. Anak tanya mak pula dah, mak mana pergi? Okey. Okey, saya dah refresh. Okay, soalan yang bahagian B, soalan 1. Okey. Okay, apabila saya aktif, saya tekan saja butang warna biru tu, untuk equation matematik, akan keluar di sebelah bawah tu beberapa menu untuk equation matematik ni. Jadi equation editor, pilih sahaja yang ini. Akan keluar begini. Katakanlah 1/2. Terus saya tekan 1/2, automatik dia akan jadi 1/2. Mengikut matematik, mengikut mazhab matematik betul-betul. Okey, tambah 1/2. Slash tu jadi per. Ya? Sama dengan. Okey, dah selesai. Insert mat. Tekan butang insert mat. Okey, lihat apa jadi. Dia loading. Dia sebenarnya dia hasilkan dalam bentuk image. 1/2. Macam ni ya. Ni. 1/2 tambah 1/2. Sama juga dengan yang lain-lainnya. Di bahagian 1 ataupun di jawapan yang pertama, kita reka jawapan 1/3. Okey. Terusnya, aktifkan untuk jawapan yang kedua, kemudian tekan equation mat. 1/4. Insert mat. Okay, seterusnya, aktifkan jawapan yang ketiga. 1/6. Insert mat. Okay, seterusnya yang terakhir, jawapan yang betul.
just type 1 saja. Ataupun kalau nak buat juga, jawapannya adalah 1. Okey. Okey, jangan lupa jawapannya, pilih jawapannya. Okey, dan tekan butang dan. Kalau ada soalan nanti kita akan ada bahagian Q&A ya cikgu. Nanti saya akan jawab. Okey, ini saja. Dan satu lagi markah. Lupa tadi markah. Jadi dah sekarang soalan ada 3, akan nak letak 50 kan? Okey, 25. Kita letak semua 25, satu lagi soalan kita akan buat nanti. Okey, answer key. Semua kita tukar jadi 25. Dan satu lagi. $25. Okey, buat satu lagi soalan. Soalan mudah lah. Buat mungkin masa dah tak ada, tak banyak. Okey, kita tambah soalan yang kedua untuk bahagian B. Kita buat soalan mudah. Kita boleh ambil soalan. Okey. 6,732 darab dengan 14. Jawapannya, okey, yang ini padam. Sebab kita dah flip daripada atas ya. Okey, yang ini pun padam. Jawapan yang lain pun padam. Okey. Jawapan yang pertama mungkin kita boleh letak 84,248. Jawapan yang kedua 94,248. Terusnya 95,248. Okey, 95,348 jawapan yang berikutnya. Jadi jawapannya adalah, kena kira lah. Okey. 6,732 darab 14. 94,248 ya jawapannya. 94,248. Jadi markahnya 25. Okey, tekan butang ni, satu saja jawapan. Dan require. Okey. Yang atas pun active require. Dan semuanya active require. Ini belum aktif. Okey, mesti tekan butang yang ini ya. Nanti kan ada tercici murid nanti tak jawab. Okey, dan require. Okey. Dan untuk tahu markah keseluruhannya, cikgu perhatikan di atas total point. Okey, ada 100. Ini markah saya 100. 100 markah. Jadi dah selesai rasanya. 40 soalan. 40 soalan petang ni kita buat. Rupanya 4 soalan saja. Jadi ada butang save tak? Oh, tak ada butang save sebenarnya. Tapi sebelum tu kita preview dulu tengok macam mana. Okey. Ni tengok. Okey, tak ada masalah. Semuanya mesti isi. Next. Okey. Semua okey, semua saya tak isi jadi semua jadi merah, semua macam tu kan. Okey, dah. Selesai yang ini. Okey. Okey, sekarang aktifkan
add-on certify show certify control. Okey. Pulang pada cikgu, nak markah lulus nombor berapa? 50 pun 50, tak apa, tak ada masalah. Jadi sekarang ni cikgu pilih dulu template yang telah cikgu buat tadi. Okey, use a custom template. Pilih. Asalnya dia pilih golden. Template golden namanya. Okey, kita nak pilih yang tadi, yang saya buat tadi. Ni dia. Yang mana satu nak ni ya. CJ quiz matematik ke Sijil quiz matematik. Okey, saya ambil CJ quiz matematik yang kedua tu lah. Okey. Select. Save. Change. Okey, dah. Jadi, kalau tengok balik pada template, pada menu template tu, menu certificate tu, template dah tertulis di tu, sijil quiz matematik. Cikgu boleh email sampel. Kita tengok, kita try pilih satu email sampel. Kita emailkan satu. Okey, nak test dulu, nak run test sebelum kita beri kepada murid kita. Kita test dulu. Preparing a sample certificate. A sample certificate has been emailed to you. Okey, check betul ke tidak. Bulan puasa ni nak menipu ke tak ni? Okey, masuk ke email saya. Okey, pergi ke Gmail. Email saya. Okey, ni dia. Your certificate. Your sample certificate. Sample. Ini test saja. Betul ke tidak email saya nak guna tu? Ni dia. Okey, tengok. CJ penyertaan. Lisa Simpson. Ni contoh. Lisa Simpson ni contoh lah. Princefield Elementary. Ni nama sekolah kot. Biar nama sekolah dia lah ni. Telah berjaya menjawab soalan di kuis matematik tahun 4 pada tarikh ini dengan markah 95. Katanya markah 95. Sertifikat ID CEO 123456. Okey, dah. Betul tu, berjaya lah tu. Bila dah berjaya saja, balik semula ke borang tadi. Kita test satu dengan cara yang betul. Okey. Dengan cara bagaimana? Okey. Send. Tekan butang send yang atas ni. Send. Okey. Collect email address. Okey, memang kita collect email address. Okey. Cikgu pilih yang kedua ni. Okey, link ni. Panjang link. Ni link Google Form tu lah. Link Google Form tu lah. Okey, pendekkan dengan cara pick shorten URL. Dah, cikgu dapat dah. Okey, tekan copy saja. Cikgu test satu. Pergilah ke mana-mana, cikgu aktif satu. Okey, ni dia. Ni saya cuba sekali lagi. Cuba masuk ke email Rosli Hadi Didik. Okey. Answer nama huruf besar Rosli Hadi. Nama sekolah SK Kampung Kuala Pajam. Dan kelas 4 Anggrek. Okey, tekan butang next. Okey, kita jawab sajalah berapa-berapa. Okey. Okey, next. Ini bahagian A ya. Section yang pertama. Okey, next. Okey, yang ini 1/2 tambah 1/2. Apa jawapan dia? 1/4 ke? Okey, tak tahu jawab betul. Okey. Dan jawab soalan yang kedua bahagian B. Hantam sajalah. Kita pendukkan jawapan yang betul supaya nanti dihantar. Kalau salah semua tak hantar. Okey, saya aktifkan send me a copy of response. Cikgu tu. Sepatutnya tak perlu aktif. Tak payah ni. Okey, tekan butang submit saja. Dia nak verify pula dah. Ini perkara biasa. Okey,
Jadi kuis matematik tahu 4, thank you for your submission. Terima kasih kerana menjawab kuis yang cikgu sediakan. Sila semak email untuk mengetahui keputusannya. Nak tengok skor terus pun boleh. 50%. Tempat saya aktifkan tengok markah. Okey, total point 50%. Email ada tak diberi? Nanti kita cek. Tadi saya gunakan email Didik. Okey. Okey, ni dia. Certify your certificate here. Okey, dia pernyataan Rosli bin Hadi SK Kampung Gulwajan 4 Anggerik telah berjaya menjawab soalan di kuis matematik tahun 4 pada tarikh 5 bulan 6 2020 dengan markah 50% dan sertifikat ID-nya ada ni. Ni diberi Okey, jadi berjayalah tu. Jadi sebelum tu ada satu lagi. Kalau cikgu tengok, mungkin cikgu nak tambah sedikit header di atas tu. Cikgu tengok ada customize theme. Okey, keluar pop up macam ni. Choose image. Okey, cikgu nak image apa yang cantik. Perpadanan dengan matematik. Okey, yang ini pertama. Insert. Okay. Cikgu boleh juga masukkan header cikgu. Boleh masukkan header cikgu juga, tapi cikgu kena buat lah. Kena edit lah. Macam yang header yang saya buat. Saya selalu letak header saya, gambar saya. Jadi lain daripada yang lain lah. Jadi saya rasa itu saja. Mungkin cikgu nak bega lagi. Soalan-soalan tadi ada yang point value ni cikgu tak nak tunjukkan pun boleh. Jangan tunjukkan. Nanti kecewa, nanti pun tak surprise. Biar dia buka email baru nampak markahnya berapa kan. Mungkin nak hidupkan show progress bar semula pun boleh. Yang lain-lain tu tak apa. Okey dah. Okey. Tekan butang save. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian pada hari ini berkaitan dengan penggunaan Google Form dalam Google Classroom bersama dengan add-on Certify untuk menghantar keputusan berserta dengan email, berserta dengan sijil ke email murid-murid kita. Jadi mungkin di situ saja kita buka soalan. Balik kepada moderator. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Rosli. Okey, kepada cikgu-cikgu yang ada soalan untuk Cikgu Rosli, cikgu boleh kemukakan sekarang ya. Kita bagi dalam masa 10 minit lah sebab kita punya kelas patutnya habis pukul 4.30 kan. Okey, so kita bagi lebih masa lah 10 minit. Mana tahu nanti nak suruh tunjuk hands on balik ke macam mana kan. So cikgu boleh bertanya sekarang lah. Okey. Petang cikgu. Cikgu. Ya, selamat petang. Okey, saya nak bertanya, bila kita settingkan CJ tu kan kelas ada kat bawah tu kan? Sebab kat CJ tadi kita settingkan hanya identifier tu hanya sekolah. Bila disettingkan kelas dekat soalan tu, kelas tu duduk kat tepi. Okey. Jadi maksudnya nak buat macam mana? Cikgu nak macam mana? Kelas tu kat bawah kan? Boleh. Boleh. Okey. Balik semula kepada pergi semula kepada sijil tadi. Sijil, mana sijil saya tadi? Pergi semula ke sijil. Okey, ni masalah kadang-kadang kita tercari-cari mana sijil kita ni. Yang kita buat tadi. Okey, saya mencari sijil saya lagi. Sijil kuis matematik yang ini kah ataupun ada dua? Ini yang pertama tadi. Yang ini pun bukan.
Sekejap je ya. Hmm. Okey, katakanlah ini sijilnya ya. Ini sijilnya. Jadi sebenarnya kita boleh letakkan di mana kita nak letakkan nama murid tersebut. Sekolah, kelas. Katakanlah di sini namanya ya. Ini namanya, other identifier ni adalah sekolah. Okey, sebelum tu saya cuba bawa masuk cikgu ke certificate record. Certificate record saya. Okey. Okey, yang ni rekod yang lepas lah ya. Okey, kalau cikgu perhatikan, ada email, ada full name, ada other identify, ada other identify to. Okey, ada identify ni nama sekolah. Other identify to ni adalah kelas, ya. Okey, jadi untuk yang di sini CJ penyertaan Tak nampak skrin. Ha? Cikgu tak nampak skrin. Oh, sorry. Saya tak share. Okey. Okey, nampak Okey, jadi ini sijilnya. Jadi sebenarnya kedudukan tu kita boleh tentukan di mana nak letak. Nama murid, kelas, sekolah kita boleh letak. Okey, sijil penyertaan nama Rosli bin Hadi. Kemudian dari ni kita kecilkan. Okey, other identifier ni adalah sekolah, kan? Adalah sekolah. Okey, telah berjaya ataupun kelas ataupun sekolah macam itulah, telah berjaya menjawab soalan di title. Title ni apa? Title tu adalah title Google Form tadi. Title Google Form tadi. Okey, pada tarikh dengan markah, okey, selesai. Jadi bega yang ini. Bega ubah kedudukan wording ni. DJ penyertaan, full name, okey. Ada nama sekolah, okey. Dan satu lagi nama sekolah other identify to. Okey, kita nak letak satu lagi. Kena sama cuba. Ini salah ni. Okey. Okey. Cuba kita run sekali lagi CJ tadi. Kita saja paste link saja. Tadi link saya dah copy tadi. Okay, email saya gunakan email yang sama. Ididik. Nama lain pula. Glamour Ali bin Ahmad. Nama sekolah. Okey, SK Kampung. Okay, kelas lain pula. 4 Bakawali. Okey, next. Okay, yang ini kita jawab semua betul. 24. Okey. 96. Okey, habis section yang pertama. Masuk section yang kedua. Okey, jawapan ini. Okay, tekan butang. Okey. Kita cek sekali lagi email. Ada dihantar ke tidak?
Kita refresh dulu. Okey, ada dua email yang sama. Ali bin Ahmad. Oh, silap. Okey, cikgu tengok saya dah buat silap. Other identifier ni mungkin tersilap ni. Tersilap. Kita tengok balik CJ tadi. Apa yang tak kena. Okay, kalau nak semak balik, kita kembali semula ke dah banyak sangat tab yang saya buka ni, saya tutup dulu sikit. Okey. Ni, yang inilah yang sepatutnya cikgu mahirlah yang ni ya. Merge tag. Sebaiknya kalau cikgu boleh ambil salin dan copy betul-betul sebiji macam ni. Jangan ada sedikit pun yang berbeza. Kalau tidak, dia tak boleh detect database. Oh, dua tu jarak sebenarnya. Dua tu jarak. Yang ini dijarakkan. Okey. Okey. Mungkin dah menjawab soalan cikgu sebab saya nak buka kepada yang lain pula. Okey, kalau ada soalan yang lain. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau kita guna tulisan Jawi, macam mana cara kita nak besarkan tulisan tu? Ada cara tak? Terima kasih ya. Sebenarnya tulisan Jawi ni, dia ada, kalau nak masuk tulisan Jawi tu pun dah satu hal dah sebenarnya. Dia ada cara dia nak masukkan lah, sebab Jawi ni berbeza dengan tulisan Rumi. Sebelah kanan kan? Sebelah kanan. Jadi yang lain-lain tu sebenarnya sama saja. Maksudnya dia kena highlight, dia kena membesarkan font, sama saja. Hanya cara macam mana nak masukkan Jawi tu. Okey. Cara nak masukkan tu memang kita boleh tukar dekat dia punya bahasa tu kan. Dia di bahasa. Cuma tu hari pernah buat tapi tak boleh nak besarkan. Oh, tak boleh nak besarkan sebab saya sekarang ni tak ada setting untuk Jawi. Okey. Terima kasih. Tapi konsep dia lebih kurang macam tu lah, besarkan macam tu lah kalau sepatutnya berlaku. Oh, okey. Terima kasih. Okay, sama. Ada lagi soalan? Cikgu Rosli. Ya, saya. Minta maaf, tadi saya tertinggal cara macam mana nak activatekan butang add-ons untuk certify MSU. Boleh tak ulang balik? Saya ni slow. Tak apa. Nak aktifkan balik butang add-ons. Nak install ke nak aktifkan cikgu ni? Saya dah install, saya dah dapat butang add-ons di sebelah bar atas tu kan. Tapi bila saya klik, dia keluar certify M tapi saya tak boleh nak aktifkan. Saya rasa saya dah tertinggal langkah tu kat situ. Okey, dapat tak macam ni? Cuba tengok elok-elok. Okey, sekarang ni.
Ada tak pada add-on? Ada, yang add-ons tu ada. Ada di sini, yang ni ada? Certify M tu pun ada. Okey, dah tekan klik, dah klik? Klik dekat situ ke? Klik di situ. Klik Maksudnya di situ. kita klik add-on ni, yang ni, klik Dah. gambar kecil ni, okey. Kemudian ada keluar pop-up Certified M. Klik, Ada dah. klik, Klik. keluar macam Tak ni jadi tak? apa? Oh, tak jadi apa. Okey, refresh. Tekan refresh. Refresh tu maksudnya gambar ni. Tekan F5 pun tak apa. Tekan F5 ataupun tekan ni. Button bulat ni. Refresh maksudnya dia segarkan balik kita punya aplikasi pelajar web ni. Okey? Okey, terima kasih cikgu. Dapat tak? Dah try lah? Dapat. Dapat. Terima kasih. Dia pening sebenarnya petang-petang puasa ni. Saya pun pening. Slow. Cikgu Liana terima kata kasih, cikgu. slow sama. Okey, ada lagi? Cikgu, Ya. saya nak tanya kalau Google Form yang lama-lama lah yang kita dah buat kan, Ya. lepas tu tiba-tiba rasa nak bagi sijil penyertaan lah bukan masa. Bagus. Boleh ke? Ada banyak koleksi lah. Okay. Boleh. Jadi caranya senang saja. Buka saja Google Form yang lama tu. Buka saja. Dan pastikan dah install dah install Certify M. Dah install. Bila dah buka Google Form tu, aktifkan Certify M tu. Aktifkan Certify M. Macam biasa. Okey, kemudian ikut langkah-langkah yang telah saya terangkan tadi. Sijil ni, tapak sijil template-nya di mana. Okey. Langkahnya macam biasa saja. Aktifkan saja Certify M. Setelah buka Google Form yang cikgu dah simpan lama tu kan. Tiba-tiba terasa nak bagi sijil lah kalau soal Google Form ni. Just aktifkan Certify M. Dan terus buat langkah-langkah yang seperti yang kita pelajari tadi lah. Okey. Okay, terima kasih. Sama lagi. Moderator kalau rasa perlu stop, maklumkan. Ada soalan lagi? Okey, ada soalan tanya seperti ini hanya detect Google Slide je ke? Tak juga. Dia boleh dibuat menggunakan Google Doc. Boleh juga menggunakan Google Doc. Baggernya sama saja. Letakkan coding-coding, nama, identify, sama saja. Nanti dia akan hantar melalui email menggunakan PDF. Okey. Ada lagi soalan? Cikgu. Ya. Boleh terangkan sikit sebab saya agak lost tadi macam mana kita nak masukkan template lain dalam Google Slide tu. Bagaimana nak masukkan template lain dalam slide ni? Okey. Katakanlah cikgu berkenan dengan satu template. Okey, saya ambil satu template. Di mana-mana saja ya cikgu, bukan dengan cara saya macam ni. Yang ni saya tak keluar dari Google, tak keluar dari bilik darjah kita ni. Katakanlah saya jumpa satu template di sini. Dengan cara-cara macam ni. Okey. Saya berkenan dengan template yang ini dari Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah. Nampak tak? Dia dalam bentuk ni. Bentuk A4 pula. Saya lupa nak cakap tadi sebenarnya kalau dalam Google Slide, dalam Google Slide kita boleh ubah saiz, bentuk. Selalu kita tengok dia dalam bentuk landscape kan. Ini bentuk portrait. Ini bentuk portrait. Ada dalam bentuk selalunya dalam bentuk landscape. Jadi cara nak ubah dia tu file mana? Page setup. Yang ini. Dalam page setup, ubahlah kedudukan dia. Jadi macam mana nak ambil yang ni? Nak ambil yang ni cikgu highlight semua ni. Cikgu highlight. Cikgu highlight lah macam mana. Okey, nak highlight macam ni pun boleh. Okey.
Mungkin yang CJ, kalau tengok template ni, CJ penyertaan dia tak aktif ni. Dia dalam bentuk gambar. Yang aktif, kalau saya highlight yang ni, dia macam ni. Okey. Klik kanan, just copy. Kemudian, cikgu pergi balik semula ke Google Drive. Cikgu buka yang kosong. Buka yang kosong. Google Slide yang kosong. Okey, kalau asalnya dia bentuk macam ni, landscape, cikgu boleh ubah. Okey, cikgu customkan dia. Mungkin di sini 8, 10 itu 8. 12. Okey. Dia menegak macam ni. Cikgu just paste sahaja. Dah ada. Di sini. Okey. Terus beggar di sini saja. Okey, menjawab tak soalan tadi, cikgu? Kalau dia punya design lain masukkan sekali, ini baru dia punya tapak, dia punya tulisan kan. Dia Design. punya Corak, background. corak sekali nak Background. jadi. Okey, kalau background yang sama, contohnya nanti saya tutup dulu. Okey, kita cari satu template yang ada background, yang kita boleh curi background terus. Boleh kita ambil background. Yang ni tak mungkin tak ada. Okey, tak apa. Kita ambil yang lain. Matikan mikrofon, cikgu. Okey. Untuk kita tengok. Kita kena carilah satu-satu. Sekali dengan background kita nak ambil ni. Sekali dengan background tak? Nak tahu sekali dengan background ataupun tidak, cikgu try. Cikgu try. Cikgu tengok macam ni, cikgu try, cikgu ambil. Dia tu tak? Dia tak. Dia ni hanya tulisan sahaja. Yang bergerak tulisan saja, yang belakang tu tak bergerak, kan? Tak apa, cikgu boleh cari melalui Google. Melalui Google pun boleh. Okey, kita cari lagi. Cikgu, matikan fungsi mic, cikgu. Matikan fungsi mic. Melalui background. Cuba tengok yang ni. Okey, yang ini pun backgroundnya tak boleh diambil. Okey, tak apa. Kita try dengan yang lain lagi. Okey, kita tengok yang ini. Yang ini. Saya rasa yang ini sekali dengan background kita boleh ambil. Tu dia. Sekali dengan background, jadi just highlight semua. Cikgu copy, and then cikgu pergi balik ke drive cikgu. Kenapa pergi ke drive cikgu? Sebab lepas ni dia akan auto save ke drive cikgu. Cikgu buka satu Google Slide kosong. Okey, seandainya kalau ini cikgu nak buat dengan cara landscape, okey, teruskan, and then tekan paste. Okey. Okay, kemudian cikgu beggar sikit, cikgu kecilkan mengikut kesesuaian. Cikgu tariklah. Okey. Yang ni. Faham tak cikgu? Kan cikgu dah copy dah.
Cikgu dah copy dari template tadi masuk ke sini. Kemudian cikgu bega lah. Cikgu tak nak apa kan. Nama ke macam mana, tulisan, jenis font, huruf tu. Dan jangan lupa rename. Rename file cikgu ni. Okey. Jadi saya rasa mungkin itu saja. Sebab masa dah pukul 4.25. Saya pulangkan kepada moderator. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Rosli atas perkongsian pada hari ini. Jadi cikgu-cikgu dah jelas ya bagaimana kita membuat soalan, bagaimana kita membuat sijil kan, hasilkan template untuk sijil kita tersebut. Okey, tim EDD mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Rosli yang sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Okey, cikgu-cikgu yang mana telah pun mengisi borang kehadiran, menyimak nama dan dapat kehadiran tersebut. Cikgu-cikgu dah selamat lah ya, dah boleh lah pergi masak lepas ni ya. Terima kasih banyak-banyak cikgu-cikgu semua yang berada bersama-sama dengan kami dalam sesi pada petang ini.